Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton setia Bernama TV. Saya Fazli Fuad, hos anda dalam program terbaru Bernama TV, Franchise 3i, Impian Inspirasi dan Inovasi yang dikuasakan oleh Perbadanan Nasional Berhad atau singkatannya PERNAS, Pemacu Industri Franchise di Malaysia. Jadi untuk program ini kita akan mengetengahkan pelbagai cerita-cerita pahit, pelbagai cerita manis, perit getir yang terpaksa dilalui oleh para pengusaha franchisor di Malaysia, dan juga kita dapat mengetahui peluang-peluang bimbingan, latihan, pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak PERNAS. Jadi untuk episod pertama kali ini, apakah yang akan kami bawakan? Teruskan bersama dengan saya Fazli dalam Franchise 3i, Impian, Inspirasi dan Inovasi. Bertujuan untuk meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam sektor ekonomi negara, PERNAS yang ditubuhkan hasil dari Kongres Ekonomi Bumiputera kali kedua yang berlangsung pada tahun 1969 kini menjadi salah satu agensi utama dalam memacu perkembangan ekonomi negara menerusi industri franchise. Melihat potensi yang ada pada industri franchise di Malaysia, mulai tahun 2004, PERNAS telah diberi mandat sebagai agensi pelaksana dalam pembangunan industri franchise negara. Dan untuk mengetahui peranan PERNAS, kita bersama dengan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif PERNAS, Encik Mazlan Ibrahim. Itulah dia, sedikit sebanyak kita dah pun mengetahui latar belakang pertubuhan PERNAS ni. Tak lain tak bukan adalah sebenarnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dasar Bumiputera kita sekarang ni kan. Jadi kita tahulah antara peranan PERNAS dalam memacu industri franchise di Malaysia ini, Encik Mazlan. Bila bercakap berkenaan industri franchise dan Malaysia kan, jadi peranan tu sungguh luas lah kan. Bila industri ini melibatkan banyak pihak lah. Ya. Mula sekali kita kena memberi kesedaran lah kepada masyarakat keseluruhan lah apa itu franchise. Ya. Ada yang kata franchise ni makanan sahaja. Okay. Kan? Ya. Jadi pemahaman franchise tu kami cuba terapkan. Jadi kita go around the country, kita cuba terangkan apa itu franchise dan sebagainya lah. Itu satu aktiviti permulaan yang kita buatlah dulu. Apa itu franchise? Ya. Bila cakap industri ni, kita kena memeriahkan industri lah. Kita kena membanyakkan lagi franchisor, ya, meramaikan lagi franchisee, membanyakkan produk-produk franchisee dan juga produk-produk ataupun jenama-jenama yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai franchise lah. Kemudian juga kita kena meramaikan franchisee lah. Bila meramaikan franchisee ni, satu kita kena promote, kita kena kuatkan franchisor tu dan sebagainya lah. Jadi meramaikan franchisee ni pun ni juga sebab ramai orang nak buat sesuatu, nak buat bisnes tapi mungkin tak tahu apa bisnes apa. Jadi kita cuba mewawarkan dan kita cuba bawa jenama-jenama yang ada ke serata Malaysia lah untuk mereka merebut peluang ni. Dan bila dah nak berniaga tu kena ada modal pula. Kan? Bila kena modal, kita juga menyediakan pembiayaan lah. Pembiayaan untuk mereka membuka franchise-franchise yang ada lah. Lanjutan daripada program-program awareness kesedaran yang kita buat tadi, mungkin mereka memerlukan lebih latihan, lebih pemahaman apa itu franchise dan sebagainya. Jadi latihan pun kita ni juga. Satu lagi aspek pembangunan produk-produk franchise atau jenama franchise yang kita perlu lakukan ialah jenama-jenama yang ada berpotensi ni lah. Jago-jago setempat, jago-jago kampung ni, very good brand. Kalau pergi sini orang kata kena pergi makan sini contohnya kan. Jadi brand-brand ni yang kita nak encourage atau menggalakkan dia orang untuk they can do more and they can expand further lah. Bukan tekat satu dua outlet, they can go 50-70 outlet. Masih lagi bercakap tentang peranan, kita tahu bahawa PERNAS ini adalah agensi di bawah MedEC. Dan kita juga tahu bahawa pihak PERNAS telah pun menjalankan kerjasama dengan pihak KAP dan HCP juga dalam membantu pemegang lesen franchise di Malaysia ini. Mungkin Encik Mazlan boleh kongsikan tentang perkara ini. Jadi bila bercakap pasal MedEC, fokus MedEC memang membangunkan usahawan. Jadi franchise ni adalah satu cara ataupun satu option lah, satu ni untuk
membangunkan usahawan, meramaikan usahawan. Jadi itu peranan Medac dari segi keusahawanan, dan franchise memberi peluang untuk supaya ramai mencebur diri dalam bidang keusahawanan lah di Medac. Kemudian of course kita tak boleh lagi dari KPDHP lah, sebab KPDHP ialah membentuk polisi industri franchise Malaysia. Mereka yang menetapkan polisi, direction, arah tuju industri apa semua, dan franchise-franchise di Malaysia ni kena berdaftar. Supaya tak ada lah kes-kes ambil duit lagi malam apa semua ni. Kena berdaftar dengan KPDHP. Jadi pengawalan, penguatkuasaan akta franchise, kita ada akta franchise yang mengawal industri ni, semua di bawah KPDHP. Jadi kita kena inilah rapatlah dengan Medac, dengan KPDHP sebagai pemain-pemain dalam industri itu sendirilah. Okey, kita nak tanyakan kepada Cik Mazlan berkaitan dengan potensi perkembangan industri franchise di Malaysia ini. Saban tahun adakah semakin lama semakin meningkat, dan juga mereka telah pun memahami tentang konsep franchise itu ataupun bagaimana? Okey, bercakap pasal potensi kalau kita tengok franchise itu sendiri, franchise ialah satu cara pengembangan perniagaan. Bila kita cakap pasal pengembangan perniagaan, kita kena tengok balik ada tak calon-calon pool ataupun calon-calon untuk kita kembangkan. Jadi di Malaysia banyak. Jadi Malaysia banyak sangat produk-produk jenama-jenama macam saya cakap tadi. Maybe orang kata apa, jenama jago setempat lah, jago setempat yang popular, yang boleh dikembangkan apa semua. Jadi jenama-jenama ni lah yang kita nak approach dia orang, kita nak go to them, dalam bahasa ni unlock their value. Dari segi potensi franchisee pula, kalau kita lihat di Australia sendirilah. Australia, saya mengambil contoh Australia ni berapa? Sebab population dia ada 25 juta. So dekat-dekat kita jugalah. Kita 32, in fact kita lebih lagi. Untuk population yang 25 juta tu, dia ada hampir 65,000 outlet franchise. 65,000 franchise. Di Malaysia, dengan populasi kita 32 juta, kita hanya buat masa ni ada hampir 13,000 outlet franchise sahaja. Jadi dengan 25 juta population, dengan ni apa semua, boleh memberi peluang kepada 65,000 franchise, outlet franchise untuk kembang. Jadi apa lagi kita ni? Potensi kita memang besarlah. Kita nak mengembangkan potensi sedia ada. Dalam masa sama juga kita nak menyuruh agar usahawan kita ini keluar daripada zon selesa, kan? Sebab kalau kita lihat ada potensi kan untuk nak memajukan industri franchise ini kan. Okay. Okey, kembali lagi pastinya dalam rancangan Franchise 3i, Impian Inspirasi dan Inovasi. Tadi kalau di awalnya anda dah pun mengetahui selok-belok latar belakang di sebalik penubuhan Pernas ini dan juga peranan Pernas. Dan sekarang ini saya nak tanyakan kepada Cik Mazlan berkaitan dengan produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Pernas itu. Antara produk-produk kita, of course, satu pembiayaan lah. Pembiayaan, kita bantu keperluan franchisor, kita bantu keperluan bakal-bakal franchisee yang nak jadi franchise dengan pembiayaan dan sebagainya, dan juga mereka-mereka yang berminat untuk menceburkan di dalam dengan franchise lah, produk-produk baru dan sebagainya. Juga ada khidmat nasihat lah, khidmat nasihat produk-produk seperti BIT tadi dan sebagainya. Mereka yang belum jadi franchisor dan nak jadi franchisor, jadi itu khidmat nasihat kita yang kita bagi juga. Latihan dan sebagainya, sebab orang kata perjalanan lah, it's a journey lah for franchisor pun, sebab dia dulu kecil sekarang dah besar, dan they always need new things, new pemahaman atau pengetahuan baru mengenai franchise lah. Jadi latihan kita melalui Franchise Institute kita lah, yang tu aktiviti Franchise Institute kita. Dan juga jika ada keperluan-keperluan premis dari dia sewa dan kemudian terpaksa keluar dan sebagainya, kita juga boleh memberi dia satu security lah, dari segi kita beli building tu dan kita sewakan kepada dia. Dia juga ada option untuk membeli premis tu lah di kemudian hari lah. Kemudian dari segi penglibatan kita dalam franchise tu sendiri, kita juga memiliki hak
franchise Gloria Jeans Coffee lah. Di Malaysia, di Brunei dan di Myanmar. Jadi kita master franchisee di sinilah. Bila cakap pasal franchise ni, kita tak boleh lah. Kita kena walk the talk lah. So kita ambil satu franchise, kita really understand, kita pun faham sebagai franchisor dan sebagainya lah. Kita akan launch semula 1901 hot dog. Kalau dulu mungkin Fat pernah dengar lah. Pernah dengar. Dan kemudian kita akan kembangkan juga 1901. Dan kita juga ada perfume oriental punya bisnes lah yang kita cuba bangunkan. Mungkin sebagai franchise satu hari nanti lah. Buat masa ni belum lagi lah. ASQ Asia. Baik, itu tadi Cik Mazlan dah kongsikan tentang pembiayaan yang dibuat daripada pihak Pernas, dan kita tahu bahawa skop keusahawanan ini juga melibatkan PKS, golongan PKS ini kan, dan kebanyakan PKS ini mungkin mereka ini berada di luar bandar kan. Jadi mereka saya rasa mungkin ingin turut serta dalam menjadi membuat industri franchise inilah kan, dalam memajukan perniagaan mereka. Jadi bagaimana pihak Pernas ingin membantu memajukan industri PKS ini? Kita ada unit yang membuat khidmat nasihat, konsultasi, yang kita pergi mengata-kata lah, kenal all the small businesses lah, kalau jual apung balik pun kan, apung balik kan dan sebagainya. Jadi kita approach dan kita terangkan dengan khidmat-khidmat nasihat dan sebagainya, dan kita cuba tekankan bagaimana franchise boleh membantu dia untuk mengembangkan perniagaan lah, dan bantuan-bantuan kewangan yang kita boleh berilah. Jadi kita boleh beri, dan dengan khidmat nasihat dan bantuan kewangan dan support kita yang secara berterusan lah. Ini yang kita boleh tawarkan kepada peniaga-peniaga lah, kecil atau besar lah. Dan satu lagi, kita juga telah membangunkan satu platform lah, kita nama Pibeli lah. Pibeli. Pibeli, satu commerce platform yang kita buat masa ni secara percuma lah, untuk dia orang come to the platform, untuk mereka ni lah menjual barangan-barangan mereka lah. Jadi dengan pendaftaran yang percuma dan sebagainya, untuk memudahkan mereka untuk melibatkan diri secara digital lah. Jadi ini antara aspek-aspek yang kita inilah program-program ataupun produk-produk kita yang kita gunakan. Okey, Encik Mazlan, selain daripada kita ingin mewujudkan lebih ramai usahawan franchisor melalui program BIT ini, bagaimana Pernas dapat mengenal pasti potensi-potensi daripada bakal franchisee ini, dan juga kita tahu bahawa pihak Pernas akan mewujudkan peluang perniagaan yang lebih luas dalam bidang franchise ini, Encik Mazlan? Bercakap mengenai program BIT tadi, dia lebih kepada perniagaan-perniagaan yang agak kecil, berskala kecil yang dibangunkan melalui program pembangunan kita, dan terus kita berharaplah menjadi franchisor. Dalam pada itu juga kita juga ada program accelerator. Accelerator ni adalah program bimbingan kita lah, perniagaan-perniagaan yang walaupun dia dah establish, tapi dia lebih beroperasi dalam kongkongan dia lah. 2 outlet, 3 outlet, dan hari-hari itu je lah kerja dia. Jadi perniagaan-perniagaan yang under accelerator ni, kita sama-sama bangunkan sistem, bangunkan package perniagaan dia, dan yang perniagaan ni lebih cepatlah menjadi franchisor sebab dia orang dah establish, cuma dia orang belum franchise lagi. Jadi itu lagi satu aspek untuk menambah franchisor lagi kan. Dan mengenai soalan Fat tadi, franchisee kan, untuk mengenal pasti betul-betul siapa yang berminat, mahu dan apa orang kata bersedia untuk jadi franchisee ni pun kita kena tapis betul-betul. Jadi bila kita kena pasti satu kumpulan ataupun from dari aktiviti-aktiviti promosi kita di seluruh Malaysia, mereka yang berminat, kita kumpulkan dia orang dulu di bawah program BYOB kita. Be on boss. Nak jadi bos ni lah. So di bawah program BOB ni, Be on boss ni, mereka yang berminat, kita daftar dengan kita kumpulkan dia orang dulu, kita terangkan dulu apa itu franchise dan sebagainya. Kalau berminat, okey, dia boleh ke peringkat seterusnya lah, latihan. Jadi kita terangkan franchise tu apa tanggungjawab dia, apa tanggungjawab franchisor, apa hak dia, apa hak franchisee. Jadi dia betul-betul faham sebelum dia menjadi franchisee. Sebab franchisee ni kena patuh. Franchisor cakap pusing macam ni, dia kena pusing macam tu. Dia jangan nak kata rasanya yang ni cara ni lagi bagus, tak boleh.
Jadi kalau dia boleh comply, boleh turut dan dia bersedia untuk mengikut sistem tersebut. Jadi kita teruskan lagi lah. Kita buat matching lagi. Kita dari kumpulan-kumpulan tadi yang dah nak buat perniagaan ni, kita bawa franchisor kita untuk duduk bersama dan kenal. Dan kemudian dia boleh kenal pastilah apa perniagaan yang dia nak buat. Contoh masa dia masuk dulu, masa dia isi borang dulu, dia tak tahu nak buat apa pun. Tapi dia dah faham franchise dan sebagainya, kemudian kita temukan dengan dan dia berminat, kita cakap laundry teruslah, senang kan. Nak buat laundry lah, tempat saya pun mungkin ada demand dari segi tempat tu. Jadi kita matchkan dia, kemudian pihak franchisor pun memilih juga betul-betulkah dia nak apa semua dan sebagainya. Kalau dah dipilih dengan lokasi yang dipersetujui oleh franchisor tersebut, kita sediakan pembiayaan pula. Jadi itulah dari daftar dengan kurang tahu sikitlah pasal franchise dan dah tahu pasal franchise dan dah kenal franchisor dan kita bantu pembiayaan. Jadi kita make sure kita pastikan franchisee ni tahulah apa yang dia nak terlibat nanti kan. Jadi itulah proses mengenal pasti pemilihan kita franchisee yang berpotensi lah. Ya. Kembali lagi pastinya dalam rancangan Franchise 3i, Impian Inspirasi dan Inovasi. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pernas, Encik Mazlan Ibrahim. Okey, kita nak terus bercakap tentang antara kisah kejayaan daripada pihak Pernas dalam membantu melahirkan usahawan dalam membangunkan usahawan franchise di Malaysia ini, Encik Mazlan. Alhamdulillah, macam kita cakap tadi kan, satu perniagaan tu mungkin dia bermula dengan outlet dia sendiri, kemudian dia buka lagi satu dan mungkin ketika tu dia rasa dia dah tak sempat dah, tak sempat dari segi tenaga, dari segi masa dan sebagainya. Jadi kalau kita nak ceritakan pasal antara produk-produk, contohnya saya ambil di sini jenis saulat. Okey. Jenis saulat, skop pendidikan. Datin Zaliza, owner dia dulu bermula dengan 2-3 outlet. Dan kita cuba terangkan sebagai franchise dan semua. Dia pun ambil masa untuk nak buat ke tak buat franchise ni kan. Dia pun buat ni. Jadi kita terangkan dari segi apa itu franchise dan sebagainya. Kita tolong bangunkan sistem dia semua. Dan dari dia was-was tadi, dari dia nak beranjak ke franchise ni, dia dari kesuntukan masa dan tenaga apa semua. Dan sekarang bila kita dah bangun franchise, sekarang dia ada hampir 70 branch. Pendidikan juga kalau di Sabah contohnya. Di Sabah pun begitu juga. Semuanya lebih kurang sama cerita dia. Dia tak pasti, dia was-was. Jadi bila dia betul-betul komit dan kita berjaya inilah. Dan dari segi BIT tadi contohnya, BIT yang kecil-kecil ni, kita kata kecil ni tak boleh besar. Itu salah satu. Kita always start BIT ni is a big business for small business, kita cakap kan. Jadi kalau Fat biasa dengan kat highway ke dekat ni ada Putu Bambu World. Putu Bambu World ya. Putu Bambu World. Itu pun macam tu juga. Owner dia Abang Mat ni inilah very close to us. Kita bekerjasama dengan dia lah, ambil masa bangunkan dia perniagaan tersebut, sistem dan sebagainya. Sekarang pun saya ingat dah hampir 70 outlet juga. Banyak lagi produk-produk yang kita kita bangunkan dan basically cerita ni macam saya cakap tadi lah. Bila dia betul-betul faham dan melangkah dan insya-Allah dengan cepat dia akan berkembang lah. Terus ke depan lah. Terus maju kan. Okey, yang terakhir sekali mungkin kita nak tahulah tentang hala tuju dan juga harapan pihak Pernas dalam memajukan industri franchise ini, Cik Mazlan. Jadi kita akan teruskan dengan lebih agresif lagi lah, lebih giat lagi. Untuk tahun ni kita memperuntukkan saya rasa hampir 50 juta lah untuk aktiviti Pernas, mungkin hampir 40 juta lebih untuk pembiayaan, kemudian kita ada untuk accelerator tadi dan juga BOB yang latihan apa semua dan juga aktiviti promosi kita lah. Jadi itu komitmen kita kepada industri lah untuk tahun ni lah. Lebih pada tu lagi program, sebab tadi dah accelerator dah jadi franchisor kan. Kita juga nak bawa satu program baru Next.
Program Next ni yang dah jadi franchisor ni, kita nak kembangkan dia betul-betul di dalam negara kita, dan juga yang dah bersedia kita nak bawa ke luar negara. InsyaAllah, semoga apa yang diharapkan dapat direalisasikan, dalam masa sama juga dapat membantulah usahawan franchisor di luar sana. Okey, baik, terima kasih Encik Mazlan. Ada apa-apa lagi ke ingin dikatakan? Bagi pihak Pernas lah, Ya, kita berharap sangatlah, harapan kita, peniaga-peniaga kita datang berjumpa kita dengan hashtag kita cari Pernas lah. Cari kita. Let us, bagi kita peluang untuk unlock, untuk buka kunci to your value. Kita nak unlock your value. Dan kepada masyarakat keseluruhannya yang berminat, ingin berniaga tapi tak pasti, dan perniagaan franchise menawarkan satu cara yang lebih, risikonya lebih rendah lah. Sebab perniagaan tu dah berjalan, sistem dah ada dan berjaya ni, cuma kita follow dan kita ikut tata cara kerja franchisor lah semua. Jadi bagi peniaga-peniaga, let us unlock the value pada bakal-bakal franchisee. Come and see us and we help you to go into business. Betul. Okey, jadi kepada anda usahawan, kalau anda nak unlock perniagaan anda, anda nak unlock value anda, kuncinya ada di Pernas. Pergi pihak Pernas, cari Pernas. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Mazlan Ibrahim, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pernas. Terima kasih. Bercerita kepada kita tentang latar belakang dan juga peranan Pernas dalam memajukan industri franchise di Malaysia. Jikalau ada di antara anda yang ingin menjadi usahawan franchise di Malaysia dalam bidang franchise ini, apa kata anda layari laman sesawang Pernas, iaitu di www.pernas.my, ataupun cari saja Pernas di platform-platform media sosial #CariPernas. Nampaknya program kami telah pun sampai ke hujung rancangan. Jadi kalau ada di antara anda yang nak tahu siapakah dan apakah perniagaan yang akan kami bawakan minggu depan, teruskan bersama dengan saya Fazli dalam rancangan Franchise 3i, impian, inspirasi dan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.